Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada Dr. Nordin dan rakan-rakan sekalian. Untuk rakaman ini, saya akan menerangkan tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Ada dua peringkat yang akan saya terangkan, iaitu Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Sebagai pengenalan, eloklah saya menerangkan maksud Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Pramerdeka merujuk kepada sesuatu negara yang belum lagi merdeka atau menunjukkan proses sebelum merdeka. Manakala pasca merdeka merujuk kepada negara yang sudah mengalami kemerdekaan ataupun negara yang sudah lepas daripada merdeka. Sistem pendidikan di Malaysia mengalami perubahan yang ketara sebelum dan selepas merdeka, terutama dari segi tujuan pendidikan, jenis sistem pendidikan, bahasa pengantar, tenaga pengajar dan kurikulum. Saya akan mengupas isi demi isi bagi menjelaskan perubahan dan perbezaan yang terdapat pada sistem pendidikan di Malaysia. Baiklah, yang pertama iaitu tujuan sistem pendidikan sebelum merdeka dan selepas merdeka. Tujuan sistem pendidikan sebelum penjajahan British adalah melahirkan pelajar yang bermoral dan berilmu dari aspek keagamaan. Semasa penjajahan British, sistem pendidikan di tanah Melayu ketika itu berubah setelah pihak British mewujudkan sekolah vernakular. Sekolah jenis ini memisahkan kaum yang ada di tanah Melayu ketika itu. Setiap sekolah yang dibahagikan mengikut kaum, iaitu kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu. Tujuan pihak British mewujudkan sekolah vernakular ini adalah untuk mewujudkan jurang perkauman di tanah Melayu ketika itu. Walau bagaimanapun, selepas merdeka, Malaysia telah mewujudkan sekolah kebangsaan. Malaysia telah merangka dan telah melaksanakan sistem pendidikan yang lebih efektif, iaitu memberi peluang pendidikan kepada semua rakyat, menggalakkan perpaduan kaum dan melahirkan rakyat berintelektual. Sistem sekolah kebangsaan ini membolehkan semua kaum, iaitu Melayu, Cina, India, duduk bersekolah bersama-sama. Seterusnya, jenis sistem pendidikan. Sebelum kedatangan British, sistem pendidikan di tanah Melayu menggunakan sistem pondok. Sistem pondok dijalankan di madrasah, sekolah pondok dan sekolah agama. Semasa kedatangan British, sistem pendidikan vernakular diwujudkan. Sistem ini dijalankan di sekolah-sekolah vernakular di tempat-tempat yang berlainan. Kaum Cina akan bersekolah di kawasan bandar, kaum India akan bersekolah di kawasan ladang dan kaum Melayu akan bersekolah di kawasan pesisir pantai. Akan tetapi, selepas merdeka, sistem pendidikan di tanah Melayu mengalami perubahan, iaitu Malaysia menjadikan sistem pendidikan sama rata kepada semua kaum. Sistem ini dilaksanakan di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Bahasa pengantar juga mengalami perubahan. Sebelum kedatangan British, sistem pondok menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan semasa penjajahan British, sistem pendidikan vernakular melarang mereka untuk menggunakan bahasa selain bahasa ibunda mereka. Sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu, sekolah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris, sekolah Cina menggunakan bahasa Cina dan sekolah India menggunakan bahasa Tamil. Akan tetapi, perubahan terus berlaku selepas merdeka. Dalam sistem pendidikan sama rata, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan sekolah rendah jenis kebangsaan pula dibenarkan menggunakan bahasa ibunda mereka masing-masing. Pada masa pra-merdeka, tenaga pengajar sebelum kedatangan British adalah para ulama yang mempunyai ilmu tinggi dan berpengetahuan dalam agama. Semasa penjajahan British, tenaga pengajar adalah berasal dari negara asal. Contohnya, sekolah Cina menggunakan tenaga pengajar dari negara Cina. Sekolah India menggunakan tenaga pengajar dari negara India. Sekolah Melayu menggunakan tenaga pengajar dari tanah Melayu, dan sekolah Inggeris menggunakan tenaga pengajar daripada England. Namun, selepas merdeka, Malaysia telah mewujudkan maktab perguruan untuk melahirkan guru yang berkualiti di sekolah kebangsaan. Akhir sekali,
Dari segi kurikulum, sebelum kedatangan British, sistem pendidikan di Tanah Melayu adalah lebih kepada bidang keagamaan. Penulisan pada ketika itu menggunakan tulisan Jawi. Semasa penjajahan British, kurikulum adalah berdasarkan daripada negara asal dan tidak ada keseragaman. Selepas merdeka, kurikulum setiap sekolah telah diseragamkan. Kesimpulannya, sistem pendidikan Malaysia semakin pesat berkembang dan mengalami perubahan mengikut peredaran masa. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga haruslah peka dengan perubahan alam pendidikan dan mengenal pasti sistem pendidikan yang berkesan selaras dengan global. Dengan kerjasama ini, maklumat dapat diguna pakai untuk seseorang individu atau generasi muda demi Malaysia tercinta. Sekian dan terima kasih.